Colgate Total. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-dalalati ala al-khair wa ad-du'a al-huda ibtu qurbihi wa thawabi mardati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Pada malam ini kita akan adakan perkongsian kita yang terakhir dalam Kitabul Adab. Sebenarnya kelas-kelas yang akhir ini saya ambil maklumat-maklumat ataupun faedah-faedah daripada guru saya sendiri Al-Habib Umar, daripada kelas yang diadakan pada 6 hari di 6 hari Syawal yang diadakan sebelum raya 6.
Maka saya ambil beberapa fawaid daripada kelas beliau. Antaranya yang telah kita bincangkan adalah pada kelas yang lepas, adabul wudu, adab di masjid, adab iktikaf, adab menjadi imam, adab dalam solat. Itu yang terakhir lah. Itu yang terakhir. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan akhiri kita punya kelas dengan kita bacakan sedikit, kongsikan sedikit adabul qiraah wa du'a. Adab ketika mana kita membaca Al-Quran dan juga adab ketika berdoa. Adab ketika baca Al-Quran dan juga adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan mulakan dengan adab kita dalam keadaan kita ingin baca Al-Quran, dan ketahuilah bahawasanya Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat bunyi ni. Sekejap. Okey. Baik. Jadi Al-Quran Al-Karim merupakan satu kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat yang teragung untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Al-Quran itu adalah mukjizat yang akan berkekalan hingga ke hari kiamat. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah yang at-ta'abbud bi tilawatih, yang menjadi ibadah jika kita membacanya. Jika kita dalam ilmu usul tafsir menceritakan bahawasanya perbezaan di antara Al-Quran dan juga hadithul kursi, yang mana hadis kursi itu adalah kata-kata Nabi SAW dan maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Al-Quran, makna dan kata-kata lafaznya, kalimahnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, satu huruf itu akan diberi ganjaran dengan 10 pahala. Satu huruf akan diberi ganjaran dengan 10 pahala. Barang siapa yang membaca Al-Quran saja, tak masuk lagi amal, tak masuk lagi memahami maknanya, cuma baca sahaja, menyebutkan sahaja dengan lidah kita, dah kita dapat pahala 10 kali ganda dengan setiap huruf. Wala aqul alif lam mim, kata Nabi SAW, dan aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim juga satu huruf. Begitulah gandaan-gandaan yang Allah berikan kepada orang yang membacakan Al-Quran. Tetapi pada hari ini insyaAllah kita akan sebutkan beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama ketika mana kita ingin baca Al-Quran. Baik. Jadi Al-Quran ini sebenarnya adalah surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang diberikan khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah janjikan bahawasanya Allah akan menjaga Al-Quran ini sehingga ke hari kiamat. Sehingga ke hari kiamat akan terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hendaklah mengagungkan Al-Quran ini lebih daripada perkara-perkara yang lain. Lebih daripada perkara-perkara yang lain. Sebab dia adalah surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kalau kita bayangkan, kalau kita ada satu kalau sekarang ni orang semua pakai WhatsApp kan. Semua orang pakai WhatsApp. Kalau ada kekasih kita yang hantar mesej, hantar WhatsApp kepada kita, selagi mana kita tak buka mesej tu, selagi itulah hati kita sentiasa terfikir untuk buka mesej tu cepat-cepat. Tak sabar-sabar hati kita nak bukakan mesej ataupun pesanan daripada orang yang kita cinta. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala dah mengutuskan kepada kita Al-Quran ini dah 1400 tahun yang dahulu. Allah utuskan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tatap setiap daripada kalimah-kalimah, setiap daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Dunia pun akan berjaya bagi mereka yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupannya, apatah lagi akhirat. Begitulah juga, cuba bayangkan berapa banyak pesanan-pesanan yang Allah kirimkan kepada kita di dalam Al-Quran yang belum lagi kita buka lagi, yang belum lagi kita baca lagi. Mungkin kita dah baca tapi kita belum fahami apakah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik ayat. Dan setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mukjizat. Setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mukjizat. Bahkan Allah mencabar orang-orang kafir untuk mendatangkan sepotong ayat seperti ayat Al-Quran, nak menunjukkan Al-Quran ini adalah satu kalam yang sangat mulia. Maka perlu kepada adab
perlu kepada berapa akhlak yang perlu kita terapkan ketika mana kita ingin membaca Al-Quran. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Adab, adab yang pertama sebelum kita membaca Al-Quran adalah mudawamatul waqar. Mudawamatul waqar, al-waqar ni maknanya tenang, keadaan yang tenang. Sentiasa dalam keadaan yang tenang, tidak tergopoh-gapah dan tidak isti'ajal, adamul isti'ajal. Tidak tergopoh-gapah dalam membaca Al-Quran, juga dalam sebelum kita memulakan Al-Quran. Perlu dalam keadaan yang tenang, perlu dalam keadaan yang tidak mengganggu fikiran kita. Sebab itulah kadang-kadang ataupun perlu kepada pengagungan dan penghormatan yang sangat tinggi kepada Al-Quran. Para sahabat dahulu bila diberikan kepada mereka mushaf ataupun helaian-helaian yang tertulis padanya Al-Quran, mereka tak terima Al-Quran dalam keadaan mereka duduk. Mereka akan berdiri untuk terima daripada orang yang nak beri kepadanya mushaf. Maknanya antara adabnya juga adalah bila kita nak terima Al-Quran, bila kita minta orang ambilkan Al-Quran untuk kita, ataupun orang nak beri Al-Quran kepada kita, adabnya adalah kita berdiri untuk menerima, bukan hanya duduk capai macam tu sahaja. Itu tidak ada adab dengan Al-Quran. Begitu juga seorang sahabat Nabi SAW, Ikrimah bin Abi Jahal, apabila dia mengambil mushaf, apabila dia menerima mushaf Quran, diletakkan di antara dua keningnya, dan dia kata kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Tuhanku, kalam Tuhanku, sehinggalah dia mengulang begitu, sehinggalah dia menangis. Menangis terberai-berai air matanya kerana kenangkan tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Belum baca lagi, cuma dah pegang mushaf, dikata kalam Rabbi, kalam Rabbi, menangis dia sehingga suatu hari sehingga dia pengsan, sampai pengsankan diri kerana mengagungkan Al-Quran. Sebab itulah kata dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah memegang Al-Quran itu melainkan orang-orang yang menyucikan diri. Hanya orang yang tahir sahaja, hanya orang yang tahir daripada kotoran luaran, dari segi hadasnya, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, juga suci daripada kotoran-kotoran hati sahaja yang akan dibenarkan untuk membaca Al-Quran. Baik, maka perlulah kita sentiasa menghormati dan mengagungkan Al-Quran berserta dengan mushafnya sendiri. Dan dikatakan bahawasanya keadaan yang paling afdal untuk seseorang itu baca Al-Quran adalah dalam keadaan dia berdiri dalam solat dia. Keadaan yang paling afdal untuk kita baca Al-Quran adalah dalam keadaan kita berdiri dalam solat kita. Itu keadaan yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya. Ada riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Ali meriwayatkan daripada Nabi SAW, barang siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan duduk dan tidak berwuduk, dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dan dia baca Al-Quran dalam keadaan wuduk tanpa ada wuduk, tidak, maknanya dalam keadaan tidak bersuci, maka Allah akan berikan kepadanya setiap huruf 10 kali ganda pahala. Apatah lagi kalau dia pegang Al-Quran, apatah lagi kalau dia tengok Al-Quran. Ini siapa yang baca Al-Quran tanpa tengok, duduk dalam keadaan tak berwuduk, setiap huruf Allah gandakan 10 kali ganda. Adapun orang yang baca Al-Quran dalam keadaan berwuduk dan duduk, maka Allah akan gandakan setiap huruf 25 kali ganda pahala. Dan siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan solat tetapi dia duduk, dia solat duduk sebab solat sunat, maka akan diberikan 70 kali pahala. Dan barang siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam solat, maka diberikan pahala 100 kali ganda pada setiap huruf. Itu kelebihan bagi siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk baca Al-Quran dalam keadaan solat berdiri. Itu kaifiah ataupun keadaan yang paling afdal untuk kita baca Al-Quran, baca dalam solat. Tidak ada masalah kita pegang Al-Quran, pegang mushaf dalam solat kita, selagi mana kita tidak melakukan pergerakan yang banyak sebanyak 3 kali. Boleh pegang Al-Quran, pegang mushaf dalam solat. Dalam mazhab lain ada yang mengatakan makruh, tapi dalam mazhab kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau kita memegang mushaf dalam solat. Tidak ada masalah. Tetapi jangan ada pergerakan yang besar 3 kali berturut-turut. Kalau pergerakan besar sekali, 2 kali, kita selangkan pula dengan diam, tidak ada masalah. Maka begitulah. Jadi yang pertama adalah kita banyak mengagungkan Al-Quran, menghormati Al-Quran, dan tidak duduk dalam keadaan yang sopan ketika mana baca Al-Quran. Duduk ketika mana yang sopan ketika baca Al-Quran, dan duduk menghadap kiblat dan mengambil wudu. Itu adab-adab yang biasa kita dengar ketika mana kita nak baca Al-Quran. Taib. Yang kedua adalah al-haya min Allah Subhanahu Wa Taala,
rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana nak baca Al-Quran, kerana Allah masih lagi berikan kita izin untuk kita baca Al-Quran, dan kita sebenarnya tak layak pun untuk membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan dosa kita, dengan keadaan maksiat kita, dengan keadaan diri kita yang jauh daripada Allah, tetapi Allah masih lagi izinkan kita untuk menggerakkan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Maka kita seharusnya merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ila an-nar." Barang siapa yang meletakkan Al-Quran di hadapan, maka Al-Quran itu akan membawanya ke syurga. Barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, maka Quran juga akan mengheretnya ke neraka. Dua-duanya memberi kebaikan ataupun keburukan. Maknanya siapa yang beramal dengan Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran, Al-Quran sendiri yang akan membuka jalan untuknya ke syurga. Tapi siapa yang berpaling daripada Al-Quran, tak pernah baca Al-Quran, kadang-kadang bulan puasa sahaja baru nak pergi cari Al-Quran balik. Bulan puasa baru pergi buka almari, cari di mana Al-Quran dia. Nak menunjukkan dia hanya mencari Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya akan mengheretnya ke neraka. Sebab itulah kata Nabi SAW, antara perkara yang boleh memberi syafaat di hari kiamat sendiri adalah Quran. Al-Quran sendiri yang akan memberi syafaat, yang akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, hamba-Mu ini setiap malam berjaga malam untuk membaca untuk membaca kalam Allah, maka berikanlah kepadanya syurga ya Allah." Maka Allah terima syafaat daripada Al-Quran. Baik. Maka kena kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah mengizinkan kita untuk menuturkan lidah kita, bibir kita untuk membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sebenarnya kita tidak layak untuk membaca Al-Quran ini. Baik. Adab yang ketiga adalah mujanabatul abath. Ketika mana kita baca Al-Quran, hendaklah kita hindari perkara-perkara yang tak berkaitan dengan Al-Quran, dari segi zahirnya dan dari segi batinnya. Ketika dari segi zahirnya, kita kena jauhkan perkara-perkara yang mengganggu kita ketika mana kita nak baca Al-Quran. Jauhkan phone, jauhkan perkara-perkara yang mengganggu, duduk di tempat yang tenang, tempat yang diam, supaya kita boleh lebih fokus kepada apa yang kita baca dan kita boleh hadirkan hati kita dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita kena kosongkan juga hati kita daripada perkara-perkara yang mengganggu kita. Maka jangan main-main ketika waktu Al-Quran. Ada orang baca Al-Quran, satu ayat, main phone. Kita baca lagi, kita tengok phone lagi. Ada orang baca Al-Quran, 2-3 ayat, cakap dengan orang sebelah. Lepas tu baca lagi Al-Quran. Maka itu tidak ada pengagungan, tidak ada penghormatan kepada Al-Quran. Sekarang kita baca kalam siapa ni? Kita baca kalam siapa ni? Kalam Tuhan kita. Tuhan yang memberi rezeki kepada kita, Tuhan yang memberi iman kepada kita, Tuhan yang sentiasa menjaga kita. Tapi kita main-main ketika mana baca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Maka kata para ulama, antara tanda iman seseorang itu apabila dia menghormati ketika mana dia membaca Al-Quran, dan tanda orang yang munafik itu apabila dia bermain-main ketika mana membaca Al-Quran. Kata para ulama, tak dapat dibandingkan satu ayat daripada Al-Quran jika nak dibandingkan dengan bumi dan seisinya. Satu ayat daripada Al-Quran itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Maka kenapa kita nak pergi cari benda lain dengan tengok phone-nya, dengan tengok perkara sekelilingnya, sedangkan ada sebaik-baik perkara di hadapan mata kita untuk kita baca, untuk kita beramal dengan perkara tersebut. Sebab itulah kata Nabi SAW, man hafizal Qur'ana, barang siapa yang hafal Al-Quran, wa amila bihi, siapa yang hafal Quran dan beramal dengan apa yang dia hafal itu, albasa walidayhi yaumal qiyamah tajan minan nur, dia akan memakaikan kepada kedua-dua ibu bapanya di hari kiamat satu mahkota, satu mahligai daripada cahaya, dauhu ahsan min dawi syams, yang mana Allahumma salli, yang mana apa tu taj tadi, mahligai ataupun apa tadi, mahligai itu cahayanya lebih baik, lebih terang daripada cahaya matahari. Barang siapa yang hafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, dia akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahligai daripada syurga, mahkota daripada syurga, yang diciptakan daripada cahaya, yang mana cahaya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Kata para ulama, jika itu pakaian yang dia pakaikan kepada ibu bapanya,
maka boleh tak bayangkan bagaimana pakaian dia sendiri yang menghafal Al-Quran. Dia memakaikan pakaian kepada ibu bapa dia, mahkota daripada syurga, daripada cahaya yang cahayanya lebih terang daripada matahari. Bagaimana pula pakaian yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menghafal Al-Quran tadi. Maka itu kelebihan untuk orang yang hafal Al-Quran dengan syarat dia mengamalkannya. Tak guna kalau kita hanya hafal Al-Quran, dalam masa yang sama kita mengingkari Al-Quran pada perbuatan kita, pada perkataan kita. Kadang-kadang orang hafal Al-Quran ramai, tetapi mengingkari Al-Quran itu sendiri dengan perbuatan dia, ataupun dengan muamalat, dengan akhlak dia, ataupun dengan perkataan dia. Berkata betul-betul perkara-perkara yang tak baik, bercanggah dengan Al-Quran, maka tidak ada faedah bagi dia untuk dia menghafal Al-Quran. Maka itu 3 adab yang kita ingin sebutkan pada malam ini berkenaan dengan Al-Quran. Ada adab yang biasa kita dengar, biasa menghadap kiblat, mengambil wudu, duduk dalam keadaan yang bersih, duduk dalam keadaan yang sunyi. Itu dan baca Al-Quran di akhir malam itu adalah antara waktu-waktu yang memudahkan kita untuk hadirkan hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada para salafus salih, dia ada 3 jenis bacaan Quran dia. Dia ada bacaan Al-Quran yang dia baca setiap hari, dia khatamkan setiap hari ataupun setiap bulan ataupun setiap minggu. Dan ada bacaan yang dia fahami maknanya. Dia baca, dia faham maknanya. Dan ada bacaan yang dia amalkan. Yang pertama dan yang kedua dia selalu khatam. Baca tanpa mengamati makna, dia selalu khatam. Baca dengan keadaan menghayati makna pun dia selalu khatam. Tetapi yang ketiga ini, baca dan mengamalkan. Selagi mana dia tak mengamalkan, dia tak akan berpindah kepada ayat yang seterusnya. Dia ada satu kisah tu, dia tersangkut dekat ayat mana? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Semuanya Allah mengarahkan kamu untuk bersikap adil dan juga bersikap ihsan. Ada orang sangkut dekat mana? Fastaqimu. Dan hendaklah kamu istiqamah. Sangkut dekat situ, tak mampu nak beramal lagi dengan istiqamah, maka dia tak berpindah kepada ayat seterusnya. Sebab dia baca dan dia amal terus. 3 jenis bacaan dalam hidup dia. Ada bacaan baca saja, ada bacaan dengan tadabbur makna, ada bacaan dengan beramal. Dan bacaan yang belum beramal tak sempat dia khatamkan sehinggalah dia meninggal dunia. Baik. Jadi sekarang kita akan masuk kepada topik yang kedua sebelum kita berakhir waktu ni. Sikit saja hari ni, adab berdoa. Adab ketika mana kita berdoa. Dan doa silahul mukmin, kata Nabi SAW. Doa ini adalah senjata orang mukmin. Dan doa ini adalah pemberian juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah mengizinkan kita untuk berdoa. Allah mengizinkan kita untuk berdoa. Sepatutnya kita tak layak kalau nak ikut apa yang diberikan oleh Allah, apa yang status kita dengan status Allah Subhanahu Wa Taala, tak layak pun kita nak minta apa-apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberi izin kepada kita untuk berdoa. Bahkan ditambahkan lagi, Allah menyuruh pula kita berdoa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan katalah, sesungguhnya Tuhan kamu suruh kepada kamu untuk berdoa. Rabbukum ud'un, dan Tuhan kamu telah berkata, berdoalah kepada aku astajib lakum, nescaya aku akan mengkabulkan doa kamu. Maka Allah dah beri kita izin untuk berdoa. Yang kedua, Allah suruh pula kita berdoa. Bila kata suruh berdoa, siapa yang tak berdoa itu dia mungkar kepada Allah Subhanahu, dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah beri kita peluang untuk berdoa, bahkan menyuruh kita berdoa. Bahkan Allah janjikan pula untuk kita, siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doa dia. Tengok macam mana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Dahlah beri izin dia untuk berdoa, sedangkan kita ni sebenarnya tak mampu nak minta apa-apa pun, tak layak nak minta apa-apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah beri kita izin untuk kita berdoa, dan Allah suruh pula kita berdoa. Seterusnya Allah janjikan, siapa yang berdoa Allah akan kabulkan. Dan itu adalah hubungan yang kuat di antara hamba dan juga Tuhannya. Nak hubungan kuat, banyakkan berdoa. Dan dengan berdoa lah dapat menolak bala, menolak qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata Nabi SAW, innal bala la yanzilu minas sama' fayatalaqahu du'a. Sesungguhnya bala itu, ada jenis-jenis bala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun daripada langit, tiba-tiba bertemu dengan doa. Bertemu dengan doa orang mukmin, maka bertembung dengan doa orang mukmin, maka kembalilah bala ke langit semula. Maka tak turun ke atas bumi.
Berapa banyak bala yang telah Allah angkat disebabkan doa orang-orang mukmin. Sebab itulah kata Nabi SAW, wala yuraddul qada illa bid-du'a. Qada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan perancangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tertolak melainkan dengan doa. Ini apa? Qada muallak. Bukan qada mubram. Kita dah bincangkan bahawasanya ada jenis dua qada, ada qada mubram dengan ada qada muallak. Yang akan ditolak dengan doa ini adalah qada muallak. Adapun qada mubram seperti jodoh kita, ajal kita, rezeki kita, itu semua qada mubram yang tak akan berubah walaupun dengan doa. Okey. Seterusnya, perlulah kita memperbanyakkan doa dan ada beberapa adab. Ada beberapa adab sebelum kita berdoa. Sebab itulah kata Imam Al-Haddad. Kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari, ana afali hadha sirri ad'u fi yasari wa asari, ana abdun sara fakhri dimna fakri wa ittirari. Kata Imam Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi, telah cukuplah bagiku ilmu Tuhanku. Telah cukup bagiku ilmu Tuhanku. Maksudnya apa kata Imam Haddad? Aku tak perlu sebutkan pun apa hajat aku kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah dah tahu apa yang ada dalam isi hatiku. Aku tak perlu nak sebutkan, ya Allah aku nak sekian, kerana qad kafani, telah cukup bagiku ilmu Tuhanku. Allah dah tahu segala apa dalam hati kita. Daripada permintaan kita dan pilihan kita, Allah tahu apa yang kita nak, Allah tahu apa yang kita mohon kepada Dia. Perlu lagi kita nak berdoa kepada Allah? Tak perlulah, sebab kita dah tahu bahawasanya Allah dah tahu apa yang dalam hati kita. Tapi kata Imam Al-Haddad, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari, tetapi doa aku kepada Allah, rintihan aku kepada Allah, permintaan aku kepada Allah, bukan nak tunjuk kepada Allah apa yang dalam isi hati aku, tetapi aku nak tunjukkan kefakiran aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak buktikan bahawasanya aku ni sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa du'ai wa ibtihali, maka doa aku dan rintihan-rintihan aku di malam-malam hari itu syahidun li biftiqari, untuk menunjukkan kepada Allah aku ni sangat-sangat fakir, aku ni sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata lagi Imam Al-Haddad, fa li hadha sirri ad'u, maka dengan rahsia inilah aku teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi yasari wa asari, pada senang aku dan pada susah aku. Maka apabila seseorang itu dia berdoa adalah untuk menunjukkan kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sentiasa berdoa kepada Allah sama ada dalam keadaan senang ataupun keadaan susah. Susah pun dia berdoa, senang pun dia berdoa, dapat nikmat pun dia berdoa, dapat musibah pun dia berdoa, kerana dia sentiasa rasakan diri dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahsia doa. Orang yang berdoa untuk menunjukkan kefakiran dia kepada Allah, untuk menunjukkan dia itu berhajat kepada Allah, lebih jauh, lebih hebat daripada orang yang hanya berdoa nak minta apa yang dia nak saja. Dia tak fikir pun pasal Allah Subhanahu wa taala, dia fikir pasal diri dia sahaja. Lebih lagi dia hanya minta perkara dunia sahaja. Tak minta murah rezeki, minta boleh beli kereta besar, minta boleh isteri. Maknanya banyak permintaan dia berkenaan dengan dunia sahaja. Tetapi dia tak mementingkan pun permintaan di akhirat nanti. Nak duduk bersama Nabi SAW, nak masuk syurga, tanpa hisap, ibu bapa dia masuk syurga tanpa hisap. Itu dia tak pernah doa pun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka-mereka yang tak faham apakah rahsia di sebalik doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata lagi Imam Al-Haddad, ana abdun sara fakhri dimna fakri wa ittirari, aku hamba, aku bangga menjadi hamba Allah. Aku hamba, bahkan itu adalah kebanggaan aku apabila aku menjadi hamba kepada yang maha kaya. Maka dengan kefakiran aku ini, dengan rintihan aku kepada Allah ini, aku bangga kerana aku menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan Rasulullah adalah banyak sangat berdoa. Banyak kali berdoa. Banyak sangat berdoa. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya pelbagai doa. Nak masuk tandas ada doa, nak keluar tandas ada doa, nak makan, nak minum ada doa, nak masuk rumah, nak keluar rumah ada doa, nak naik kenderaan ada doa. Semuanya Rasulullah SAW dah mengajarkan kita berdoa sentiasa dalam segala keadaan. Bahkan hubungan di antara suami dengan isteri pun Rasulullah dah ajarkan doa-doa sebelum melakukan hubungan bersama suami dan isteri. Tengok bagaimana indahnya Islam, semuanya diselangi dengan doa. Diselangi dengan doa. Baik. Adab berdoa yang pertama adalah khusyu'ul qalb.
hendaklah hati kita ketika mana kita berdoa, hati kita betul-betul hadir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah tak akan terima doa orang yang lalai. Allah tak akan terima doa orang yang berdoa dalam masa yang sama hati dia bukan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kena fokus ketika berdoa, kena faham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah berdoa dalam bahasa apa pun. Tidak ada masalah. Tetapi kalau boleh kita selitkan sedikit doa dari segi bahasa Arab supaya kita dapat fadilat doa daripada Al-Quran, doa daripada Nabi SAW. Tetapi kalau tak boleh pun tidak ada masalah berdoa di luar solat. Berdoa di luar solat dengan menggunakan apa-apa bahasa sekalipun. Bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, kerana Allah itu faham segala apa isi hati dalam hati kita. Taib. Sebab itulah satu kisah Nabi ketika zaman Nabi Musa AS. Diriwayatkan bahawasanya seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi Musa AS dan mengadu kepada Nabi Musa. Kata lelaki tersebut, wahai Nabiullah Musa, wahai Nabi Musa, aku ni ada satu hajat. Yang mana aku dah lama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi belum lagi Allah kabulkan, belum lagi Allah perkenankan. Maka aku minta kepada kamu, wahai Nabi Musa, boleh tak kamu ajarkan kepada aku satu doa yang mana kalau aku berdoa Allah akan terima doa aku. Maka Nabi Musa pun ajarkan kepada dia satu doa supaya dia akan dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lelaki tadi balik ke rumah dia, berdoa menggunakan doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa hari ataupun beberapa bulan dia berdoa, dikatakan setahun dia berdoa menggunakan doa tersebut, dia pergi lagi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata lelaki tersebut, wahai Nabi Musa, aku dah setahun berdoa dengan doa yang kamu ajarkan kepada aku ni, tetapi belum lagi Allah terima doa aku, belum lagi Allah kabulkan hajat aku. Maka Nabi Musa pun cakap kepada dia, baiklah, aku akan bermunajat kepada Tuhanku dan aku akan sebutkan nama kamu, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa Allah tak kabulkan lagi hajat kamu. Maka Nabi Musa pada malam harinya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanya kepada Allah, wahai Allah, aku pernah mengajarkan kepada saudara aku satu doa yang mana kamu tak akan tolak doa tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, wahai Musa, khabarkan kepada saudara kamu tu, dia dah lama berdoa kepada aku, tetapi setiap kali dia berdoa kepada aku, walaupun banyak kali dia berdoa kepada aku, hatinya sentiasa dengan kambing dia. Hatinya sentiasa dengan kambingnya. Innahu yad'uni wa qalbuhu inda ghanamih. Dalam hadis kata, dia sentiasa banyak berdoa kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hati dia bersama apa? Bersama kambing-kambing dia. Duduk fikir pasal kambing dia, dah makan ke belum, dah minum ke belum, berapa ekor dah mati, berapa ekor yang masih hidup. Sentiasa dia berdoa, hati dia bersama kambing dia. Kata Allah dalam hadis tersebut, falau da'ani bimarratin wahidah, kalau dia berdoa kepada aku hanya sekali sahaja, wa qalbuhu ma'i, dan hati dia bersama aku, nescaya aku akan kabulkan hajatnya. Maka bukan Allah tak kabulkan kepada hajat dia, tetapi dia berdoa tetapi tak hadir hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pun Nabi Musa royak kepada dia, khabarkan kepada dia tentang perihal yang apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa. Maka dia pun balik berdoa dan dia hadirkan hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Allah kabulkan, Allah perkenankan hajatnya. Maka itulah, kalaulah doa orang-orang non-Muslim pun, orang-orang musyrikin, ketika mana mereka dalam saat yang genting, mereka akan minta kepada Yang Maha Satu, Allah kabulkan mereka, doa mereka. Takkanlah kita orang yang beriman ni Allah tak kabulkan doa kita. Bahkan Allah janjikan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, aku akan perkenankan doa kalian kalau kalian benar-benar doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perlu kita tahu nataijud doa. Apakah natijah bagi doa kita? Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan berlaku 3 perkara. Sama ada 3 perkara. Sama ada Allah akan cepatkan kabul hajat kita yang kita minta tersebut, ataupun Allah akan yadfa'anhu minal bala. Allah akan tolak bala dengan sebab doa yang dia minta itu. Allah tak beri apa yang dia minta, tapi Allah tolak bala dengan sebab doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun yang ketiga, Allah simpankan pahala untuknya di hari kiamat. 3 perkara sahaja. Kalau kita berdoa, dan kita cukup syarat-syarat doa, sama ada Allah akan beri apa yang kita hajatkan segera ataupun lambat. Yang kedua, Allah akan tolak bala dengan sebab kita berdoa. Allah tak bagi apa yang kita minta, tetapi Allah tolak bala dengan apa yang kita doakan. Ataupun yang ketiga, Allah simpankan pahala dengan apa yang kita berdoa. Sebab setiap doa kita itu memberi pahala kepada kita. Sebab itulah kata para ulama, kalau kita berdoa 10 kali,
Dah, 10 kali. Dan doa yang ke-10 yang dikabulkan oleh Allah, 9 doa yang sebelum itu menjadi pahala. Menjadi pahala. Bahkan bila di hari kiamat nanti, bila dibukakan, bila dipamerkan kepada dia pahala kamu yang kamu berdoa di dunia dulu. Ini 9 doa, ini 9 pahala yang kamu doa yang Allah tak kabulkan kepada kamu, dan satu pahala tak dapat sebab kamu dah dapat apa yang kamu minta di atas dunia. Bila dia tengok besarnya pahala yang didapat dengan doa tadi, dia kata apa? Ya laita la yu'ajjil li da'watan fid dunya. Alangkah baiknya kalau aku tak dapat benda tu atas dunia, tetapi aku dapat pahala di akhirat. Dia menyesal pula sebab Allah beri kepada dia apa yang dia minta di atas dunia. Kalau Allah tak beri, Allah kumpulkan semua pahala untuk dia di hari kiamat, itu lebih baik untuk dia. Maka kita kena faham, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah tak kabulkan lagi, bukan sia-sia. Tidak ada orang yang sia-sia dalam berdoa. Tidak pernah sia-sia sekalipun mereka yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya Allah menyimpankan doa pahala yang sangat besar bagi mereka yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kisah tadi dah. Dia tengok kepada doa dia yang tak dikabulkan oleh Allah, dia tengok besarnya pahala yang Allah simpankan untuk dia di hari kiamat. Dia menyesal pula. Dia kata alangkah baiknya kalau Allah tak beri aku apa yang aku minta di atas dunia. Lebih baik aku sabar dan aku tunggu dapat apa yang aku nak tu di akhirat. Lebih besar pahalanya di akhirat. Baik. Supaya kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita berdoa nak dapat sekian-sekian, Allah beri benda yang lain lebih baik kepada kita. Maka sentiasalah bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, adab berdoa selain mana kita hadirkan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita memilih doa-doa yang paling terbaik. Doa yang paling terbaik adalah doa daripada Al-Quran, seterusnya daripada hadis Nabi SAW, seterusnya doa orang-orang yang soleh, dan doa yang al-aham thumma al-aham. Kita doakan perkara yang lebih penting, kemudian kita sebutkan perkara yang kurang penting. Itu adab kita berdoa. Kedepankan dahulu doa daripada Al-Quran, doa daripada hadis Nabi SAW. Seterusnya boleh kita bacakan doa yang dikarang oleh orang-orang soleh. Tidak ada masalah. Karang doa sendiri tidak ada masalah. Buat doa sendiri tidak ada bid'ah, tidak ada apa-apa pun. Bahkan Allah suruh kita berdoa umum. Perkataan tersebut umum. Nak berdoa minta apa sekalipun tidak ada masalah. Kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun secubit garam. Mintalah kepada Allah walaupun secubit garam. Boleh kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pilihlah doa-doa yang bagus, doa-doa yang warid daripada hadis Nabi SAW. Dan antara adab kita berdoa juga adalah kita mintakan juga doa itu untuk orang-orang mukminin. Siapa yang nak cepat dikabulkan doa, hendaklah dia sentiasa doakan untuk orang-orang mukminin. Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk orang mukminin, doakan orang mukminin diampunkan dosa ke, doakan kemenangan untuk orang mukminin ke, doakan kesejahteraan untuk orang mukminin ke, kata Nabi SAW, akan dapat pahala sebanyak bilangan orang mukminin. Banyak mana orang mukminin, orang beriman banyak mana, dia akan dapat pahala sebanyak mana bilangan orang mukminin jika dia mendoakan untuk orang mukminin. Begitu juga antara sunnah adalah kita istighfarkan, kita minta ampun kepada Allah untuk orang mukminin, supaya kita diampunkan dosa. Sebab kata Nabi SAW, barang siapa yang minta doa untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu, siapa yang doakan untuk kawan dia dalam keadaan kawan dia tidak tahu pun tentang doa tersebut, maka Allah akan cakap pada malaikat, berilah kepada orang yang berdoa tu benda yang didoakan. Beri kepada saudara dia dan berikan juga kepada dia yang berdoa. Wala kadzalik, kata malaikat, kamu pun akan dapat benda yang kamu doakan untuk saudara kamu. Maka antara cara kita untuk percepatkan dikabulkan doa adalah kita doakan untuk orang-orang mukminin, doakan untuk orang-orang lain, doakan untuk saudara kita. Jangan kita sibuk dengan diri kita saja. Siapa yang hanya sibuk dengan diri dia sendiri, ibarat dia hidup dalam bawah tempurung, duduk bawah tempurung, tak fikir pasal orang lain. Tapi kalau kita banyak doakan untuk orang lain, maka Allah akan permudahkan hajat kita. Sebab kata Nabi SAW, barang siapa yang sentiasa berusaha untuk mengkabulkan hajat orang lain, Allah akan kabulkan hajat dia. Allah akan permudahkan hajat dia. Maka nak mudah kabul doa, doakan untuk kawan-kawan kita, doakan untuk adik kita, abang kita, isteri kita, doakan untuk mereka, supaya Allah permudahkan apa yang kita hajatkan. Dan seterusnya, kita kena redha dengan pemberian Allah dan redha dengan mana' min Allah.
Seperti mana kita redha dengan pemberian Allah, kita juga kena redha jika Allah menghalang kita daripada dapat apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pemberian dan penghalangan dua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat apa yang kita minta pun daripada Allah, kita tak dapat apa yang kita minta pun itu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara adab juga kita berdoa, jangan cepat-cepat tergopoh-gapah nak dikabulkan doa. Ada la tasta'jil. Jangan tergopoh-gapah. Berdoa 2-3 hari, tanya Allah, ya Allah, kenapa kamu tak kabul lagi hajat aku? Kenapa kamu tak beri lagi? Kena teruskan berdoa. Teruskan berdoa dan yakin Allah akan kabulkan doa kita, dan yakin doa kita kalau tak dapat di atas dunia pun Allah akan simpankan pahala di hari kiamat. Dan pahala itu jauh lebih besar, berharga daripada apa yang kita dapat di atas dunia ini. Sebab benda yang kita minta atas dunia ni tak kekal. Tak kekal, tapi benda yang kita dapat di hari kiamat kekal. Bahkan akan membanggakan kita, akan membahagikan kita di akhirat sana. Dan antara adab kita berdoa juga adalah kita menjaga makanan kita. Jaga makanan kita daripada perkara yang haram. Satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada seorang lelaki yang berdoa, menangis-nangis, angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Nabi SAW, pakaiannya daripada haram, makanannya daripada haram. Fa anna yustajabu dzalik. Bagaimana Allah nak kabulkan doa dia jika dia makan perkara yang haram, pakai pakaian yang haram? Maka itu ciri-ciri orang yang tak akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang membuat perkara yang haram, muamalah yang haram ke, makan riba ke, pakai pakaian yang haram ke, maka tak akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara adab juga kita berdoa adalah kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat kata Nabi SAW, innallaha yastahi. Sesungguhnya Allah malu untuk menolak doa orang yang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malu untuk menolakkan doa orang yang berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita minta hajat, disunatkan kita tadah tangan macam ni. Kalau kita tolak bala, kita disunatkan buat macam ni. Pusingkan ke bawah kita punya tapak tangan. Kenapa kita berdoa ke atas? Adakah Allah berada di atas? Bukan. Kiblat doa itu di langit. Seperti mana kita solat, kiblat solat itu di Kaabah. Adakah ketika mana kita solat, kita menyangka Allah berada di atas Kaabah atau di dalam Kaabah? Tidak. Allah tidak bertempat. Tapi kenapa kita berdoa ke atas macam ni? Kerana kiblat doa itu yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah di langit. Maka kita berdoa ke atas langit. Kalau Allah di langit, kita solat ke atas lah. Solat ke atas, baring solat. Tapi Nabi ajar kita solat menghadap kiblat, menunjukkan Allah itu bukan ada di langit dan bukan ada di Kaabah. Kerana Allah tidak berhajat kepada tempat, dan tempat itu adalah perkara yang baru yang ada selepas wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan merupakan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab itulah kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku tidak takut jika doa aku tidak dikabulkan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak takut jika doa aku tidak dikabulkan. Tetapi aku takut jika aku tidak diberi peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting adalah kita diberi peluang untuk berdoa, itu adalah lebih yang kita perlu kita fikirkan. Tak dikabulkan doa itu tak penting. Yang penting kamu ni masih lagi diberi peluang, masih lagi diberi taufik, masih lagi diberi hidayah oleh Allah untuk kamu mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adab yang seterusnya juga adalah kita tinggalkan permusuhan dan jangan doakan orang dengan keburukan. Siapa yang ada musuh, Allah tak akan terima doa dia. Dan juga jangan sesekali doakan kepada saudara kita dengan perkara-perkara yang buruk. Ya Allah, berilah dia bala. Ya Allah, berilah dia sempit rezeki dia. Doakan keburukan kepada saudara kita. Itu salah satu sebab untuk Allah tak kabulkan doa kita. Allah tak kabulkan doa kita. Maka jangan doakan ke atas orang lain dengan perkara-perkara yang buruk. Dan akhir sekali adalah adab kita berdoa adalah kita menyapu muka setelah kita berdoa. Sapu muka kita setelah kita berdoa lil ittiba', untuk kita ikut Nabi SAW. Tapi sapu muka ini hanya disunatkan di luar solat. Dalam solat tak disunatkan kita menyapu muka. Di luar solat kita disunatkan menyapu muka. Nabi SAW ada kadang-kadang Nabi doa macam ni, ada Nabi angkat tinggi, ada Nabi angkat tinggi kata sahabat sampai nampak keputihan, nampak putihnya ketiak Nabi SAW ketika dalam haji. Nabi angkat tangan tinggi-tinggi. Itu juga antara sunat ketika mana kita doa selepas wuduk. Doa selepas wuduk disunatkan angkat tangan tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Akhir sekali saya nak sebutkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nabi pernah mengajarkan satu doa kepada puterinya yang mulia,
Sayyidatuna Fatimah Zahra, doa yang mana ketika mana Sayyidatuna Fatimah pernah nak minta khadam, pernah nak minta pembantu rumah dengan Nabi SAW. Maka Nabi kata, nakkah kamu wahai Fatimah, aku ajarkan kepada kamu perkara yang lebih baik daripada khadam, perkara yang lebih baik daripada orang gaji? Tak? Aku ajarkan doa kepada kamu yang mana kalau kamu berdoa menggunakan doa ini, nescaya Allah tak akan tolak doa kamu. Apa doanya? Lima kalimah ataupun 5 ayat. Yang pertama, ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Saya ulang lagi, ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Kita selitkan ayat-ayat ini dalam doa kita. Dalam setiap doa kita baca, ya awalal awwalin, wahai yang maha awal, ya akhirul akhirin, wahai yang maha akhir, wa ya dzal quwwatil matin, wahai yang maha kuat lagi yang maha kukuh, wa ya rahimal masakin, wahai yang merahmati ataupun yang menyayangi orang-orang miskin. Kita ni orang miskin. Wa ya arhamar rahimin, wahai yang maha rahmat, yang memberi rahmat kepada orang yang meminta rahmat. Baik. Maka doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Fatimah Zahra untuk dia sentiasa berdoa menggunakan doa ini. Maka kita boleh selitkan doa ini pada setiap doa kita. InsyaAllah saya akan tulis doa ni dalam status saya pada lepas ni, insyaAllah. Maka sampai di sini saja kelas kita pada malam ini. Dan ini adalah kelas terakhir untuk kelas adab. InsyaAllah lepas ni, mungkin minggu depan ke ataupun mungkin minggu ni juga kita akan mulakan. Saya akan mula bacakan kitab hadis daripada kitab Mukhtarul Hadis. Mukhtarul Hadis ni satu kitab kumpulan hadis daripada guru kita Sayyid Habib Umar, yang kumpulkan beberapa hadis yang ringkas tetapi besar maknanya. Ada dalam lebih kurang 50 hadis kot. Hadis-hadis yang sangat ringkas yang boleh dijadikan amalan kita pada tiap harian kita. Pada amalan harian kita, hadis-hadis yang dikumpulkan. Saya akan bacakan daripada kitab ini. Hadis-hadis yang sangat pendek, yang sangat ringkas, yang sangat mudah untuk difahami, insya-Allah sebagai perkongsian kita pada setiap malam ataupun pada beberapa malam yang kita akan setkan masanya, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala perkara yang kita belajar daripada kitab adab, Allah berikan kita taufik untuk kita beramal dengan adab yang kita belajar, dan supaya Allah kurniakan kita adab dalam setiap perkara. Allah kurniakan kita adab dalam setiap perkara, dan supaya kita menjadi qurratu ain, penyejuk mata, penyejuk hati bagi Nabi Muhammad SAW. Kerana kata Nabi SAW, orang yang paling baik, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling banyak adabnya. Sudah pasti orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik, orang yang paling banyak adabnya. Maka nak dekat dengan Nabi SAW, perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita, perbaiki sunnah kita dengan Nabi SAW. InsyaAllah dengan usaha kita itu, Allah akan kumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Saya mohon maaf jika ada apa-apa kekurangan. Segala yang buruk daripada diri saya, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah supaya Allah kumpulkan kita juga dengan Nabi SAW di hari kiamat dalam syurga Firdaus. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tadi nampak macam ada soalan. Saya tengok sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Kalau bacaan tajwid tak betul tapi dia masih baca, macam mana Ustaz? Dia nak belajar tapi belum berkesempatan nak belajar. Bagi mereka yang belum memperbetulkan bacaan, boleh dalam masa yang sama dia baca Al-Quran dan dia berusaha untuk ikut kelas-kelas. Kalau sekarang tak mampu nak ikut kelas secara bertalaki, ikut kelas secara online. Ikut kelas secara online, dan kena ada usaha untuk dia memperbetulkan bacaan. Dan jangan berhenti daripada membaca. Teruskan membaca, dalam masa yang sama kena ada usaha untuk dia perbetulkan bacaan dia. Kalau dia tinggalkan bacaan dia kerana takut tajwid salah, maka itu satu kekurangan bagi dia. Sebab apa? Sebab dia dah tinggalkan kekurangan, iaitu membaca Al-Quran. Baca apa yang mampu, dan juga dalam masa yang sama kena ada usaha. Wajib kena ada usaha untuk dia memperbetulkan bacaan dia. Dan orang yang masih lagi tatih, orang Terengganu panggil tatih ataupun masih lagi melangkah dalam membaca Al-Quran ni, pahalanya dapat 2 berbanding orang yang dah pandai baca Al-Quran. Maka jangan berhenti. Teruskan baca Al-Quran dan jangan berhenti, teruskan belajar Al-Quran. Siapa yang belajar Al-Quran ni dalam keadaan dia belajar masih lagi tatih-tatih, langkah-langkah lagi,
Allah akan beri dia 2 pahala. Adapun orang yang dah pandai baca Al-Quran, dapat 1 sahaja. Maka kemuliaan bagi mereka yang sedang belajar Al-Quran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila kelas online? Kelas online insya-Allah kita akan tetapkan waktu. Mungkin minggu depan ke, ataupun minggu ni pun saya cuba untuk mula. Untuk kitab hadis ni kita akan mulakan pada setiap malam.